Shall we start sayang? Boleh ke? Boleh. Alright. Now, so saya tunggu pun susah untuk dia orang because they are not here. Okay, tengok sini sayang. Okay, this is what yang semalam kan? Yesterday you was in the class, right? Ini Yes. apa yang cikgu ajar. Yesterday anda tengok kat sini. Now, so kita akan belajar, Rina darling. Okay. Okay. So, untuk kita punya bab 6 ini, kita akan belajar 4 bahagian. So, 1, kita akan belajar bagaimana masuknya pengaruh komunis ke negara kita. Bila komunis masuk ke negara kita, akhirnya kita akan declare darurat. Darurat means curfew, ya. Okay, darurat means curfew. Dari 6.2 kita akan belajar tentang curfew. So, how curfew ni berlaku dekat negara kita. And then 6.3, kita akan belajar bagaimanakah usaha yang telah diambil untuk menghapuskan ancaman komunis. Dan 6.4, kita akan lihat apakah kesan daripada darurat yang dilancarkan di negara kita. So, how many bahagian kita akan belajar, sayang? Kita akan belajar 4 bahagian. So, 4 bahagian, kemasukan dia, kemudian darurat, and then usaha untuk menghapuskan darurat, and also kesan-kesan. Now, first of all, kita akan lihat bagaimana pengaruh komunis ini datang ke negara kita. Now, pengaruh komunis datang ke negara kita, kita boleh nampak komunis sebenarnya dimulakan oleh 2 orang pemimpin, both of them are from German, Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Now, mereka telah menulis 2 buku iaitu Das Kapital dan juga Communist Manifesto. So daripada itulah pengaruh komunis daripada Jerman, dia tersebar pergi ke Rusia. From Rusia, ia lebih tersebar kepada China, dari China dia akan bawa ke Asia. Right, you see, konsep yang dibawa oleh komunis, as I told you, konsep tu it's very good, the faham konsep tu baik, tetapi pengamalan dia ataupun the way they implement it is very wrong, because the way of communism adalah everybody's equal. Whatever you have, itu adalah milik government. So everybody must share together. So that is what they bawa lah. Tapi people are wrongly interpreted, ya. Nah, apakah itu orang komunis? Nah, komunis adalah orang yang menganuti fahaman komunis. Apakah itu komunisme? Komunisme adalah satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. So there are 2 negara yang terlibat secara besar-besaran dalam penyebaran komunis. Kita ada China dan juga Indonesia. Boleh faham sayang? Boleh. Boleh. Siapa orang yang memulakan fahaman ini, darling? Apa nama mereka? Karl Marx, Friedrich Engels. Very good. So apakah nama karya yang dibawa oleh mereka? Das Kapital, Communist Manifesto. Very good. So mereka telah membawa 2 buku iaitu Das Kapital dan juga Communist Manifesto. Nah, apa artinya komunis, sayang? Ya. Orang yang menganti fahaman komunis. Okay. Komunis. Okay. Komunis artinya orang yang menganuti fahaman komunis, and komunisme. Komunisme adalah apa, sayang? Satu fahaman politik yang mengekalkan ekonomi dan barang pengguna sebagai menjadikan ekonomi dan negara. barang pengguna sebagai milik negara. Tu negeri yang terlibat untuk sebarkan dia. Siapa, sayang? China, Indonesia. Very good. China dan Indonesia, ya. Okay, now we go back to our notes. Nah, kita boleh nampak kat sini. So this is same thing. 6.1. Nah, kita akan lihat kemasukan pengaruh. Can you see the screen, sayang? Did I? Yes. Okay. Alright. So pengaruh komunis di negara kita. Nah, latar belakang komunis. Komunis adalah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx pada pertengahan abad ke-19 dan juga diasaskan oleh Friedrich Engels, ya. So kat sini there are 2. Okay, now 2 karya utama mereka adalah Communist Manifesto
dan juga kita ada Das Kapital. Nah, komunisme bermaksud fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. That means everything is milik kepada negara. Alright. Now, percubaan untuk menyebarkan ideologi ini sejak pun bermula sejak tahun 1920-an. Dua negara yang terlibat dalam penyebaran komunisme adalah China dan juga Indonesia. So kita boleh nampak these are the two people yang cikgu cakap kepada anda. So this is kita punya Karl Marx and this is kita punya Friedrich Engels. Alright. So kita boleh nampak ini adalah buku yang telah ditulis. Kita ada The Communist Manifesto, lagi satu adalah The Das Kapital. Alright. Nah, sekarang kita masuk kepada, as we know, Hiromi, apa negara yang terlibat dalam penyebaran komunis sayang? China, Indonesia. Okay, China dan Indonesia. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kemasukan pengaruh komunis dari China. Nah, bila kita lihat kemasukan dia daripada China, ideologi komunis telah pun mula masuk ke negara kita sejak awal abad ke-20 melalui dua pertubuhan, iaitu Parti Kuomintang yang beribu pejabat di China dan Bain School di bawah Parti Komunis China. Right? So Parti Kuomintang, the first one. Parti Kuomintang beribu pejabat di China dan menjelang tahun 1924 cawangan Parti Kuomintang ini hampir di setiap bandar di tanah negeri Melayu seperti Muar, Melaka, Klang dan juga Kuala Lumpur. And then second one kita ada Main School. Nah, pertubuhan ini adalah Main School yang bergerak dalam kalangan orang Haiman di bawah PKC atau Parti Komunis China. And in the year of 1927 berlaku perpecahan di antara Parti KMT dan juga PKC. So when pergolakan ini berlaku, Parti Komunis Internasional ataupun Kuomintang yang berpusat di Moskow, Moskow is Russia ya, mengarahkan penubuhan parti yang baru, that is Parti Komunis Nyanyang pada 1928. Namun PKM tidak berjaya mencapai matlamatnya. So keadaan ini mendorong Kuomintang mengarahkan penubuhan parti yang baru, iaitu Parti Komunis Melaya. Can understand sayang? Boleh. So sejak tahun bila sayang? 1920. 1920. Apa dua parti yang terlibat Dali? Parti Kuomintang, Main School. Parti Komunis Kuomintang dan juga lagi satulah Main School di bawah Parti Komunis China. China. Can understand sayang yang ini? Boleh ya? Nah, Boleh. bagaimana kita punya Parti Kuomintang saya? Explain to me. Parti Kuomintang yang beribu pejabat di China menjelang 1924, cawangan Kuomintang ditubuhkan hampir setiap bandar di negara Melayu seperti Muar, Melaka, Klang dan Kuala Lumpur. Very good. So what happened to them? So kita juga ada lagi satu iaitu Main School, correct or not? Nah, Main School adalah a part of siapa sayang? Parti Komunis China. Sebahagian daripada Parti Komunis China. And what happened in the year of 1927, perpecahan berlaku antara Parti Kuomintang dengan Parti Komunis China. Very good. So perpecahan di antara kita punya KMT dan juga PKC berlaku, correct or not? So that's why what happened? Moscow The Communist International yang berpusat di Moskow mengarahkan penubuhan Parti Komunis Nanyang pada tahun 1928. Yes, so kita ada Parti Komunis Nanyang. Berjaya ke? Tidak. Dia juga gagal, correct or not? So selaras dengan itulah what happened sayang, akhirnya membawa kepada penubuhan apa? Parti Komunis Melaya. Yes, PKM ataupun kita ada Parti Komunis Melaya. So this is how kita punya perubahan berlaku. Can you understand yang ini sayang? Yes. Okay. Alright. So ini adalah pengaruh daripada China. Now kita akan lihat pengaruh daripada Indonesia. So bila kita lihat pengaruh daripada Indonesia, you can see here. Okay. Boleh nampak darling? Boleh. Okay. So pada tahun 1920-an
beberapa pemimpin komunis Indonesia. So if you find it's very hard to remember all their names, you can take 3 names. So kita ada Tan Melaka, Alimin, kita ada Mozo, kita ada Baudi Jizro, Hasanosi, Vinanta, Sobakat dan juga Sultan Parpatik. Menyebarkan fahaman komunis di seberang Perai, Pulau Pinang, Utara Kedah dan juga Utara Perak dan juga Kedah. Nah, apabila Partai Komunis Indonesia PKI gagal menguasai, mereka tak berjaya di Pulau Jawa, mereka cuba membuka cawangan baru di Tanah Melayu. Namun begitu usaha mereka tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu kerana komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. So ini adalah pengaruh datangnya daripada negara mana sayang? Negara Indonesia. Indonesia. Okey, very sayang. Sorry ya. Okey, cikgu ulang balik. Nah, daripada Indonesia, dia sejak 1920-an, kita ada beberapa pemimpin yang penting. So kita ambil Tan Melaka, Alimin ataupun Sobakat. Okey, mereka cuba menyebarkan fahaman ini di seberang Perai, Pulau Pinang, Utara ke Perak dan juga Kedah. Nah, ini berlaku kerana Partai Komunis Indonesia gagal menguasai Pulau Jawa. So they try to membuka cawangan di Tanah Melayu, namun usaha mereka gagal kerana orang Melayu tidak mahu terima komunis kerana komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat. Boleh faham sayang? Boleh. Boleh faham? Okay. Explain to me how pengaruh Parti Komunis ini sayang? Pada tahun 1920, beberapa pemimpin komunis Indonesia seperti Tan Melaka, Alimin, Moso, Boris Tiga nama sayang, cukup. 3 nama. menyebarkan fahaman komunis di seberang Perai, Pulau Pinang, Perak Utara dan Kedah. Kegagalan Parti Komunis Indonesia menguasai Pulau Jawa menyebabkan PKI berusaha untuk membuka cawangan di Tanah Melayu. Namun begitu usaha mereka tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu kerana komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Alright, can understand sayang? Boleh. Okay, so kita dah lihat ada 2 pengaruh. Satu adalah pengaruh daripada China dan lagi satu adalah pengaruh daripada Indonesia. Pengaruh daripada China, apa parti yang kita ada sayang? What parti yang kita ada? Sorry, cikgu tunjukkan. Komintang. Yes, kita ada Parti Komintern dan juga PKC. Parti Komunis China. Yes. So Parti Komunis, Parti Komintern dan juga Main School ada 2 parti, and then in the year of 1927 ada pergolakan di antara mereka. So that's why Moscow atau Komintern meminta agar menubuhkan PKN, Parti Komunis Nanyang. Berjaya ke Komintern kita punya Nanyang? Tidak. Tidak. So after that mereka tubuhkan apa? PKM. Very good. Okay, now kemudian kita lihat kepada Indonesia. Indonesia sejak tahun bila sayang? 1920. 20, and kita ada 3 pemimpin. Tell me 3 pemimpin. Tan Melaka, Alimin, Moso. Alright. Okay, now mereka cuba sebarkan kat mana? Seberang Perai, Pulau Pinang, Perak Utara, Kedah. Okay, seberang Perai, Kedah, Perak, Pulau Pinang dan juga kita ada Perak Utara. Nah, berjaya ke mereka? Gagal. Gagal. Why sayang? Mereka guna apa? Kerana komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat. Yes, very good. Can understand sayang? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, now kita masuk kepada bahagian yang berikutnya, iaitu bagaimana bila kita punya Parti Komunis Melaya ditubuhkan, bagaimana mereka punya pengaruh dia. So kita boleh lihat yang ini. Okay. Penubuhan Parti Komunis Melaya dapat lihat dari 3 aspek, iaitu pertama sekali, semasa awal penubuhan, iaitu sebelum Japan, semasa pendudukan Japan, that is when Japan was here, and PKM selepas Perang Dunia Kedua. So kita boleh lihat PKM ini dari 3 aspek. Satu, bila sayang? Bila masa kita boleh lihat?
Sebelum Jepun, semasa Jepun, selepas Jepun. Yes. Sebelum, selepas dan juga semasa Japan. So kita akan lihat bahagian tu bagaimana mereka punya this one. I'm going to see one by one to you. Okay. Teacher, Ya sayang? the Tuesday's class is Hmm. 7:30 to 9, right? Ya, 7:30 to 9 sayang. Okay. You got Because other if I can go on Tuesday's class, then I don't need Thursday's class because only me only. can nak. You see how you let me know. Yeah. Kan sayang, because Rafi pun tak nak datang kelas ini. You see kalau you boleh datang Tuesday, let me know. Okay. Okay. Right, wait sayang, I just habiskan ini ya. Okay, darling. Okay, darling. You see here. Okay, cikgu ulang balik. So kita punya komunisme ini bila kita akan lihat pergerakan komunisme ini sebelum Jepun masuk, semasa Japan dan juga selepas Japan keluar daripada negara kita. Now this one sayang, in your notes, can you change it darling? Okay, change it yang ini. This is what? Just now I kata, sebelum, the first one is sebelum Japan kan? Yes. Okay, you just tandakan keadaan because dalam nota cikgu dah tandakan tapi yang ini adalah cikgu tak tulis. So you just write it down this one lah sayang. This is sebelum Japan. Can you write it down later? Yes. Alright. Now, sebelum Japan. Nah, semasa awal penubuhan, that means PKM telah ditubuhkan pada 30 April 1930. PKM, Parti Komunis Malaya ditubuhkan di Pulau Kuala Pilah, Negeri Sembilan. And PKM bergerak melalui Kesatuan Sekerja Pertubuhan-Pertubuhan, ada penerbitan akhbar dan juga sekolah Cina, and mereka juga menyusup bagi menyusup kepada persatuan-persatuan dan apa sahaja berlaku untuk mengukuhkan pengaruh mereka. Okay, cikgu ulang balik, the first bahagian yang kita sedang belajar adalah sebelum pendudukan Japan. Betul lah sayang? So, Yes. kita lihat bila tahun PKM ditubuhkan? 30 April 1930. Di mana sayang? Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Yes, dia ditubuhkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. And PKM pada masa ini how dia bergerak sayang? Kesatuan Sekerja Pertubuhan Penerbitan Akhbar Sekolah Cina. What they do, they join with Kesatuan Sekerja. Now, what is Kesatuan Pekerja sayang? You see, pada masa ini kita sudah ada pekerja lombong, kita sudah ada pekerja kapal, kita sudah ada pekerja kilang and everything, correct or not? So pada masa ini, ramai daripada people who are working with the kilang and everything was influenced by communism. Can you understand sayang? Boleh. Okay, so mereka bergerak melalui Persatuan Sekerja Pertubuhan, ada juga penerbitan akhbar. So mereka terbitkan akhbar dan sebagainya, and also mereka menggunakan sekolah-sekolah Cina. How sekolah Cina? You see, sekolah Cina ini pada pagi they will be using, those time they got night school. Have you heard about night school sayang? Yes. What they do night school sayang? Heard before. So what they do sayang, malam normally kita ada night school. Night school ni kepada, you see, younger children they go to school, correct or not? By older people, they have no school, they're not educated, they go to the night school lah. So the PKM people ini, they will be joining dalam night school and start to spread their pengaruh kat situ. Boleh faham sayang? So Boleh. this is how they started influencing the people. So kita lihat, mereka bergerak melalui Kesatuan Sekerja Pertubuhan, penerbitan akhbar dan sekolah Cina, and mereka menyusup ke dalam persatuan-persatuan bagi mengukuhkan pengaruh mereka. So this is what dia lakukan. Now kita akan lihat bagaimana semasa pendudukan Japan. Now, semasa pendudukan Japan ini anda pernah belajar. Okay, this one.
Remember or not, semasa pendudukan Japan, how? What they do, sayang? Ini anda pernah belajar, bab 3. PKM bekerja sama. Kita ada penubuhan apa? MPAJA. Yes. So tengok kat situ. Semasa pendudukan pendudukan Jepun, mereka menjalinkan kerjasama dengan British dalam usaha memerangi Japan. So mereka membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army, MPAJA, ataupun nama lain dia adalah Bintang 3 pada tahun 1942. Boleh faham sayang? So they join with Bintang 3. So apa mereka buat? Mereka menerima senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik dan perubatan daripada British. Remember or not, kita belajar yang ini sayang? So semasa Japan, what they do? They work together with who? British. And mereka membentuk apa? MPAJA. MPAJA ataupun dikenali sebagai Bintang 3. And mereka menerima senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik, makanan and everything lah. And also perubatan. Alright. So semasa Japan, mereka melakukan kerjasama dengan siapa sayang? British. Membawa kepada penubuhan apa? Jepun. MPAJA. Membawa kepada penubuhan MPAJA ataupun dikenali sebagai Bintang 3. And apa British beri? Senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik dan perubatan. Very good. So dia memberi senjata, latihan, dia juga menjadikan kewangan and also memberikan perubatan, and logistik artinya makanan, ubat-ubatan dan sebagainya. Can understand sayang? Boleh. Boleh ya? Okay, now kita lihat selepas Japan keluar. Nah, selepas Japan keluar, kita pernah belajar juga bab 3. What happened sayang? Japan destroy everything. Okay, Japan destroy everything. So what happened sayang? What they do? Kosongan politik. Yes, kekosongan politik. Dalam masa kekosongan politik, anda ingat cikgu ajar? Now, you see here sayang, cikgu pernah ajar yang ini. Now, selepas pendudukan Japan, that is Japan keluar, that is we are talking about 45 until 48. Selepas Japan menyerah kalah, berlaku kekosongan politik di Tanah Melayu. So disebabkan oleh kelewatan British kembali, ini memberi peluang kepada PKM untuk meluaskan pengaruh. So Bintang 3 PKM melalui MPJA keluar dari hutan dan melakukan kekacauan. Boleh faham sayang? So this the one mereka menguasai balai polis, mereka menyeksa rakyat. Kita belajar keganasan 14 hari. Correct or not? So this is lepas jalan ke bila Japan keluar, what happened sayang? Bintang 3 PKM melalui MPAJA keluar dari hutan. Yes, mereka berlaku bila Japan keluar berlaku kekosongan politik, correct or not? So Yes. kita punya PKM ataupun Bintang 3 atau nama lain dia lah MPAJA. What they do? Mereka Meluaskan pengaruh. mengambil peluang and meluaskan pengaruh. So kita pernah belajar bagaimana mereka meluaskan pengaruh, mereka menguasai bandar dan sebagainya. So this is keadaan itulah. Okay, now kita masuk what they did semasa mereka melakukan kat sini. Nah, tindakan mereka melakukan kekejaman, pembunuhan terhadap orang Melayu, Cina dan India yang didakwa pernah bersahabat dengan Japan. And finally what happened sayang? What they do? Apabila BMA mengambil alih di Tanah Melayu, MPAJA dibubarkan pada 1 Disember 1945. Very good. So anda boleh nampak bila British masuk, British telah apabila BMA, remember this one, what is BMA sayang? British No, what is BMA sayang? Remember or not? BMA adalah British Military Administration. Very good. Okay. Now, so apabila BMA mengambil alih Tanah Melayu, MPAJA dibubarkan pada 1 Disember 1945. PKM dibenarkan bergerak secara okay. Now, can I tell you something? Okay, skim buku lama dia tak ada kata dia benarkan secara bergerak secara bebas ya. Tapi buku kita ni yang baru ni dia kata. Can understand sayang? So actually bila masa ini kesemua mereka telah
what happened, senjata telah diambil, mereka tak ada apa-apa nak buat, mereka mula menyusup masuk again dalam kesatuan sekerja iaitu Pan Malayan Federation of Trade Union ataupun MPFTU, and menjelang Disember 1947 hingga Mei 1947, Komunis berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja, menyusup ke dalam PKMM, MDU dan juga kita pernah belajar Putra dan juga MCJA. Boleh faham sayang? Boleh. Okay. Nah, tindakan British, mereka dapati kita punya PKM, Komunis telah mengancam ekonomi dan keselamatan negara. So British meluluskan Trade Union Ordinance number 9 pada 1948, menyekat pengaruh komunis dan kesatuan sekerja serta mengharamkan PKM. Boleh faham sayang? So Boleh. ini adalah apa yang berlaku kepada mereka. Now, bila BMA masuk, what happened sayang? MPAJA Bubarkan. dibubarkan. Nah, kemudian bila dia dibubarkan, PKM bergerak bebas macam mana? Persatuan yang sah, and mereka telah menyusup dalam apa sayang? Dalam PKMM, MDU, Putra, AMCJA. Very good. Mereka menyusup dalam kita punya PKMM, MDU dan juga Putra, and also kita pernah belajar AMCJA, correct or not? So mereka AMCJA, right. So ini menyebabkan what happened? Apa British buat? Komunis mengancam ekonomi dan keselamatan negara. British meluluskan Trade Union Ordinance number 9. Okay, British luluskan, kita ada Trade Union Ordinance. Trade Union Ordinance 1948. So what they do, mereka telah menyekat pengaruh komunis and juga telah mengharamkan PKM. Two things dia buat. Betul kan? Yes. Alright. So ini adalah tindakan mereka, apa yang dilakukan oleh mereka. So anda boleh nampak, this is what happened bila BMA masuk, bila British masuk. British telah mengharamkan PKM and ataupun MPAJ, namun PKM bergerak sebagai satu parti yang sah. So then they try to menyusup masuk dalam kita punya pertubuhan. So mereka masuk dalam Pan Malayan Federation of Trade Union. Mereka juga masuk dalam PKMM, MDU, Putra, AMCJA dan sebagainya. And memandangkan komunis mengancam ekonomi dan keselamatan negara, British telah meluluskan Ordinance number 9 1948, menyekat pengaruh komunis dan kesatuan sekerja serta mengharamkan PKM. Boleh faham yang ini sayang? Boleh. Alright, now kita tengok bagaimana ancaman komunis. So this is how ancaman komunis berlaku. Right. Now, 6 perpuluhan dia ancaman komunis di negara kita. Nah, persidangan komunis. Nah, kita ada beberapa persidangan komunis. Gerakan Komunis Dunia telah menganjurkan 2 conference di Calcutta, India. Pertama sekali, persidangan Kongres Bell Asia 19 February 48 until 25, and also persidangan Parti Komunis India pada March 1948. So dalam dua-dua kongres ini, PKM, Parti Komunis Malaya telah menghantar wakil, and persidangan itu menggesa supaya memperhebatkan perjuangan menentang imperialisme di Asia. Boleh faham saya? What is happening here? Boleh faham? Boleh. So kita boleh nampak ada perubahan yang berlaku daripada persidangan komunis. Correct or not? So persidangan ini berlaku di mana sayang? Di Calcutta, India. India. So dia ada 2 persidangan, iaitu dalam persidangan ini siapa hantar wakil? PKM hantar Wakil. wakil. So bila PKM hantar wakil, apa yang diambil? Apakah keputusan yang dibuat? Persidangan mengesah supaya memperhebatkan perjuangan menentang kuasa imperialis di negara-negara Asia. Very good. Menentang kuasa imperialis di negara-negara Asia. So that's why apa yang mereka buat sayang? Mereka juga melancarkan penentangan terhadap negara-negara Asia. Boleh faham darling?
Can, Boleh. So ini telah berlaku di India, ini telah diutarakan di India. Nah, balik kepada tanah Melayu, kita tengok kat sini. So that's why bila mereka balik daripada tanah Melayu, kita ada jawatan kuasa eksekutif. Okay, jawatan kuasa eksekutif pusat PKM, that means in tanah Melayu, mengambil keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata bagi membentuk Republik Komunis. Can understand, darling? Boleh. Okay. Tindakan komunis melancarkan perjuangan senjata menyebabkan British mengisytiharkan darurat. So PKM bertindak melumpuhkan ekonomi dan infrastruktur dan mengancam keselamatan rakyat. So kita punya jawatan kuasa eksekutif pusat PKM, what their plan was, sayang? Melancarkan apa? Keselamatan rakyat. No, melancarkan apa? What they did? Perjuangan bersenjata menyebabkan British mengisytiharkan darurat. Very good. So mereka melancarkan perjuangan senjata untuk membentuk apa, sayang? Very important point. Republik Komunis. Yes, mereka ingin membentuk Republik Komunis di tanah Melayu. So selaras dengan itu, British isytiharkan apa, sayang? Darurat. Yeah, British isytiharkan darurat and PKM. So bila diisytiharkan darurat, what PKM buat? Melumpuhkan ekonomi dan infrastruktur, mengancam keselamatan rakyat. Okay, so mereka melumpuhkan ekonomi and infrastruktur plus what they do, sayang? Mengancam keselamatan rakyat. Yes, mereka juga ancam rakyat. So ini adalah tindakan yang dilakukan oleh PKM. So bagaimana mengancam keselamatan rakyat, kita akan lihat ya. How? Okay, do you want to see some pictures of communism, what they did? Kejap, cikgu tunjuk. 2 minutes. Okay, wait. Alright. So cikgu tunjukkan kat sini. You can see ini adalah okay. Can you see this picture, sayang? Yes. Okay, so ini adalah, anda boleh nampak this van. Mereka meminta MPAJ untuk menyerahkan senjata. Nah, anggota MPAJ menyerahkan senjata kerana mereka kepada pihak British. Setiap anggota MPAJ yang menyerahkan senjata dibayar 350 serta menerima 1 beg beras daripada British. Namun PKM mula telah menyusut dalam kesatuan sekerja dan mula melibatkan diri dalam pergerakan politik. So what they do? So anda boleh nampak. This is why mereka British marah. Okay, boleh nampak sini, sayang? What you can see? The train. Yes, the train track. Pengganas komunis telah memusnahkan landasan kereta api yang menyebabkan kereta api tergelincir daripada landasan. So the train is actually bring BJ Timah. Boleh faham? Boleh. So semua tu jatuh. And then can you see here? What is here? What is this? Ini adalah pokok getah. Okay, pokok getah ni very important untuk apa, sayang? Mendapatkan hasil getah, kan? What happened to pokok tu? See what they did. Damage. Correct. 2 minutes saja bila banyak. So pihak berkuasa sedang memeriksa kesan takkit pokok getah yang dilakukan oleh pengganas komunis. And the worst one you see here. Okay. Can you see here? What happened? Okay. Pengganas komunis memusnahkan, dia bakar ya, memusnahkan sebuah ladang di kampung Simpang 3 Setiawan Perak kerana penduduknya enggan bekerja sama. So you can see all this they done. Faham, sayang? Then Yes. ada lagi, okay, tak apa, nanti cikgu tunjukkan. Ada juga lagi, alright. So ini semua dilakukan oleh pihak komunis. So keadaan inilah yang menyebabkan mereka tidak puas hati. So now we see what happened. Alright, now
So ini contoh yang lain. Okay, can you see the screen saya? Boleh. Okay, now, so pengisytiharan darurat pada 16 Jun 1948, komunis telah membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. So keadaan inilah telah membawa kepada curfew ataupun darurat di Tanah Melayu pada tahun 1948 hingga 1960. So kita tengok who are the people yang telah dibunuh. Okay, kita ada Otto Walker, pengurus ladang Elfield, Johnson Ellison, pengurus John Ellison, pengurus ladang Pin Soon, and Ian Christian, pembantu John Ellison. So selaras dengan itulah Pesuruhjaya Tinggi British Sir Edward Jan mengisytiharkan darurat. Now what is darurat sayang? Apa artinya darurat? Apa artinya darurat sayang? Darurat artinya curfew. Do you know pukul berapa boleh keluar, pukul berapa boleh masuk? Oh, yeah. Like So, at night cannot go up. not at night sayang. Okay, I will write it. Dia ni, darurat ini, curfew dia mula pukul 6 petang, 6 malam sampai 6 pagi. Can you understand? Yes. See, bila you berada kat luar, at the sharp at 6 o'clock, there will be, siren will be dibunyikan. So pada masa siren ini, everybody akan masuk rumah. My mom used to tell me the story, how they will run to everybody's house. They don't bother, zaman dulu sayang, Chinese ke, Indian ke, Malay ke, they don't bother, just run into people's house. They will masuk and duduk rumah tu. Dia tak ada, pada masa itu kita tak ada, ini Cina lah, ini India, tak ada. Dia ada makanan apa, dia akan berikan, kita makan, dia duduk sana. Can you understand, darling? On the next day, 6 o'clock in the morning, siren akan dibunyikan balik. Baru anda boleh keluar dari rumah. So that's time lah, you akan tahu sama ada you hidup ataupun mati. Can you understand, darling? So people was staying in a very, very bad situation zaman darurat. Faham, darling? Boleh faham? Boleh. Okay. So cikgu ulang balik. Kita tengok kat sini, ini dah buat. Okay, yang ini. So darurat diisytiharkan pada bila sayang? 16 Jun 1948. Betul kan? Nah, bila ini berlaku adalah pembunuhan pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Pembunuhan di Sungai Siput, Perak. So kita ada 3 orang pengurus ladang, correct or not? So 3 orang pengurus ladang telah dibunuh. So who are they? Kita boleh nampak Otto Walker, John Ellison dan juga Ian Christian. And pada masa inilah Sir Edward Jan mengisytiharkan apa sayang? Darurat. When they nampak agar keselamatan negara terancam. Nah, undang-undang darurat dilaksanakan di Perak, Ipoh, Sungai Siput, Johor, Muar, Keluang, Kulai dan juga Plentong. So, undang-undang darurat ini pada awalnya dilancarkan di 2 kawasan. Satu adalah di Ipoh, that is in Perak. Okay, Ipoh, lagi satu kita ada Sungai Siput, that is in Perak. Kemudian in Johor kita ada 3 kawasan. Apa nama kawasan sayang? Muar, lagi? Kelang, Kulai dan Plentong. Keluang, Kulai dan juga kita ada Plentong. Plentong kat mana sayang? 3 kawasan ini adalah kawasan Johor. Alright. And then pada 17, so that is started on 16. On the 17 kita isytiharkan kat mana? 17 diisytiharkan Perak, Johor. Semua diisytiharkan seluruh negeri Perak dan juga the whole Perak and Johor. And on the next day, that is 18, correct or not? 18 June 1948, seluruh tanah Melayu, tanah Melayu diisytiharkan darurat. Boleh faham, darling? Boleh. Ya, okay, cikgu tunjukkan kepada anda. This is what I write. Okay. So kita boleh nampak darurat. Boleh
nampak dah link? Kan? Okey. Darurat telah dilancarkan pada 16 Jun 1948. Nah, ini berlaku kerana pembunuhan 3 orang pengurus ladang. Correct or not? So sebab itu Sir Edward Gen adalah Pesuruhjaya Tinggi British mengisytiharkan darurat. Nah, pada awalnya undang-undang darurat ini hanya dilancarkan di Perak dan juga Johor yang meliputi Ipoh, Sungai Siput sahaja. And untuk Johor, Muar, Klang, Kulai dan Plentong. On the next day, on the 17th, diisytiharkan seluruh Perak dan Johor. And then on the 18th, diisytiharkan seluruh tanah Melayu sebagai komunisme ataupun darurat. Faham darling yang ini? Boleh. Ya, okey bagus. Nah, kita masuk kepada yang berikutnya. Your school still on online sayang, still going on all the this one now cuti kan? Yes. Yeah. Right. So, kita tengok sini. Okay, boleh nampak darling? Boleh. Okay. Now kita akan lihat bila dia isytiharkan kita punya okay. Bila komunis isytiharkan ataupun British mengisytiharkan darurat di seluruh tanah Melayu, kita akan lihat British telah mula, komunis was very angry. So bagi memastikan kejayaan dan perjuangannya, komunis telah mencetuskan huru-hara di seluruh negara. Okay, so what they do? Mereka telah menggugat keamanan dan juga kestabilan negara. Mereka telah menyebabkan huru-hara yang menyebabkan penduduk hilang percaya terhadap British. So you can see, komunis telah menggugat keamanan dan mereka telah membawa kepada huru-hara. Apa yang mereka buat? Mereka melumpuhkan ekonomi, mereka merosakkan infrastruktur, mereka mengancam keselamatan rakyat dan mengancam pasukan keselamatan. So these are the thing yang mereka lakukan. Satu, mereka telah cetuskan apa sayang? Cetuskan keadaan macam mana? Keadaan huru-hara di negara kita. So what they do? Mereka menggugat keamanan dan kestabilan negara. Okey, mereka telah gugat keamanan dan juga kestabilan negara. Dua ini mereka buat. And then apart from that, what happened? Tindakan mereka ini menyebabkan apa? Penduduk hilang kepercayaan terhadap British. Yes. Hilang kepercayaan kepada British. So, apa lagi tindakan yang mereka buat sayang? You can see there are 4 tindakan. Satu, mereka telah melumpuhkan ekonomi. Mereka telah merosakkan Structure. Yes, infrastruktur mereka rosakkan. That means binaskan bus and everything. Mereka juga ancam keselamatan rakyat. And finally, mereka mengancam pasukan keselamatan. Who's the pasukan keselamatan? Sama ada kita punya polis, askar dan sebagainya. So these are the main tindakan yang dilakukan oleh mereka. So we go one by one. Bagaimana mereka melumpuhkan ekonomi. So Lombong Bijih Timah dan ladang getah menjadi sasaran utama serangan. Why sayang? Kenapa itu menjadi Lombong mereka punya sasaran? Melemahkan ekonomi British. Why? Kita ada Lombong Bijih Timah adalah ekonomi mereka. Correct or not sayang? Yes. Dan kita ada second one adalah kita ada ladang apa? Ladang getah juga mereka dapat getah. Correct or not? So that's why
they don't want these people mengambil lombong biji timah dan juga lada kita punya getah. And then mereka telah serang berapa kita punya lombong biji timah sayang? 80 lombong biji timah. telah diserang. Nah, apart from that, tengok kat sini, mereka juga merosakkan pokok getah, kilang estate, rumah asap, mereka merosakkan rumah kongsi, kedai, sekolah, mereka membunuh pekerja lombong dan juga ladang getah. Boleh nampak sayang, what they do? Tindakan mereka, satu, dia buat apa? Merosakkan pokok getah, kilang estate, rumah asap. So mereka rosakkan lombong, mereka rosakkan ladang, mereka binasakan rumah ataupun mereka juga membinasakan rumah estate, betul kan? And also mereka membunuh siapa? Pekerja lombong dan ladang getah. Yes, mereka pekerja lombong dan juga pekerja ladang getah semua telah dibunuh. So itu adalah, by doing that, can they jatuhkan ekonomi or not? Yes. Yes, because why? Kalau pokok getah ditutup, ditetar, kilang telah dibakar, so kegiatan ekonomi tidak boleh berjalan. So that's why dia akan melemahkan ekonomi. Now second adalah what they do, mereka merosakkan apa sayang? Infrastruktur. What is infrastruktur sayang? Infrastruktur adalah kemudahan awam. So what they do, anda tengok kat sini, mereka telah melakukan pelbagai sabotaj terhadap kemudahan asas, terutamanya pengangkutan dan juga perhubungan. Mereka mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Kemudian kenderaan yang melalui jalan raya juga ditembak ataupun dibakar. Mereka mensabotaj kemudahan telefon, telegraf serta merosakkan paip air. Mereka juga menyerang pekerja awam yang ditugaskan untuk membaiki jalan raya, memasang paip air, membina sistem pengairan dan pekerja yang menjalankan penyelidikan di tapak skim hidroelektrik. So keadaan ini menjejaskan kehidupan harian penduduk tempatan dan infrastruktur tidak dapat diselenggara dengan baik. Can understand, darling? So roughly what they do sayang? Merosakkan infrastruktur. What are the infrastructure? Kita ada landasan Kereta api. kereta api, then they also rosakkan apa sayang? Jalan Raya. and also mereka merosakkan apa? Saluran air, correct or not? Yes. Okay, saluran air. And also mereka telah menggagalkan apa? Ganggu siapa? Tengok kat situ, what they do here. Mengganggu pekerja yang menjalankan penyelidikan di tapak skim hidroelektrik. Correct. So mereka mengganggu pekerja yang melakukan penyelidikan. So ini semua menyebabkan rakyat terganggu daripada kehidupan harian mereka terganggu. Alright, faham sayang yang ini? Boleh? Boleh. Okay. Now, kemudian kita tengok bagaimana mereka mengancam keselamatan rakyat. So mereka mengancam rakyat. So mengancam rakyat ini, saya I will tell you what they do. Anda boleh nampak kat sini. Nah, komunis melakukan pelbagai tindakan ganas yang menggugat keselamatan rakyat. Contohnya mereka mengugut, mensabotaj dan juga menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, merampas harta benda dan membunuh penduduk yang enggan bekerja sama. Contohnya pada malam 5 Julai 1949, mereka telah mencapakkan bom tangan di Siam Circus Kampar Perak mengakibatkan 46 orang cedera parah dan 4 orang mati. Tindakan komunis ini menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Boleh faham sayang? So mereka buat apa? Tindakan yang ganas. You boleh pilih dua, cukup dua. Which is the one? Mereka culik dan juga apa sayang? Bunuh. Merampas and also bunuh people yang enggan bekerja sama. Correct or not? So ini telah menyebabkan apa sayang? Keadaan yang macam mana kepada rakyat?
keadaan sengsara kepada rakyat. Betul kan? Yes. Okay, and then kita lihat kepada final one. So this guy belum lagi. Ancaman komen very sekejap sayang. Ancaman okay. Okay, this one. A mistake here. Wait sekejap. Okay, right. Tengok kat sini. Mereka juga telah mengancam siapa sayang? Pasukan keselamatan. Now what they do with pasukan keselamatan? Hiromi bacakan sayang. PKM menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis. Okay. Tindakan ini dilakukan bagi untuk mencetuskan keadaan yang huru-hara, menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Pada 13 September 1948, Sir Henry Gurney dilantik sebagai pesuruh daya tinggi British, menggantikan Sir Edward Dent. Pada 6 Oktober 1951, beliau telah dibunuh dalam serang hendak komunis di Jalan Kuala Kubu Baru dalam perjalanan ke Bukit Fraser. Alright. Now you see sayang, Henry Gurney is a very important person because dialah yang telah membawa kepada rancangan BRICS. So they were very angry with him. And kita akan belajar what is rancangan BRICS. So dia one of the main men yang membawa kepada kejatuhan komunis. So that's why beliau telah dibunuh. So kita ulang balik. Nah, mereka telah mengancam pasukan keselamatan. Mereka menyasarkan pasukan keselamatan menyerang balai polis. Nah, tindakan ini dilakukan untuk mencetuskan keadaan huru-hara. Menunjukkan, ini adalah dilakukan untuk menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Pada 13 September 1948, Sir Henry Gurney dilantik sebagai pesuruh jaya tinggi British, menggantikan Sir Edward Dent. So pada 6 Oktober 1951, beliau telah dibunuh dalam serangan hendak di Jalan Kuala Kubu Baru di perjalanan Bukit Fraser. Now, kemudian kita tengok this one. Okay, here. Okay, bagaimana mereka menyerang dan which are the places ya. So anda boleh nampak serangan ke atas pasukan keselamatan. Kita ada 17 Jun menyerang Cuk Johor, menyerang Balai Polis Kampung Jeram. Pada 26 Jun Temerloh Pahang menyerang Balai Polis Kuala Kurau. Kemudian kita ada 28 Jun 1948 Jerantut Pahang pula membakar balai polis. On the 17 July 1948 Gua Musang Kelantan menyerang balai polis Gua Musang. And 21st February 1952 Taiping Perak mereka menyerang kenderaan polis. And then 28 Mei 1954 Kedah pula mereka membunuh ketua polis Kedah. And 18 Oktober menyerang balai polis di Chuan Sing. So ini adalah mana kawasan yang mereka serang, all menyerang adalah kawasan polis. So ini menunjukkan apa sayang? Serangan ke atas siapa? Pasukan keselamatan. Yes, mereka menyerang pasukan keselamatan dan juga mereka menyerang balai polis. Boleh faham sayang? Boleh. Okay. Now, sekarang what we do now, before we go to Langkah, because after this adalah Langkah. Now, can we do a bit of latihan sayang? Can or not? Boleh. Okay. Now, keluarkan buku mentor anda. Si mentor. Look at page. Okay, look at page. Kita boleh buat soalan 1 sampai 11 sayang. I give you 10 minutes. Can try or not?
Yeah. Okay, try, then we'll do it together ya. 10 minit ya. Okay, never mind. Kalau you boleh siap cepat, okay, very good. Once you're done, you just let me know that you are done. Can Hiromi? Yeah. Okay. Your page is 83 kan sayang? 79. Because my book is old book lah. Okay. Until what question you're now? 11. Okay. 2 minutes. I just take my book.
Sudah sayang? Shall we do? Yeah. Alright. Okay, first question. Apakah yang diperjuangkan oleh tokoh berikut? Kita ada Karl Marx, kita ada Friedrich Wilch. So which one sayang? A. A, iaitu fahaman komunisme. Very good. Nah, Karl Marx memperjuangkan idea melalui karya beliau sayang. Communist Manifesto. Very good. Nah, apakah asas pegangan yang diperjuangkan dalam ideologi komunis? A. Betul tak? Tengok betul-betul sayang. Menjadikan ekonomi dan barang pengguna milik negara. Correct tak? Yeah. Mereka tak ada golongan pertengahan. Golongan pertengahan bangsawan. Mereka tak, they don't bother about bangsawan because bangsawan normally is the one discriminate people. Can understand sayang? So the answer will be menjadikan ekonomi dan barang pengguna milik negara. Okay, okay, now kemudian number 4. Okay. Parti Komunis Indonesia PKI. Okay, PKI gagal menyebarkan fahaman komunis di tanah Melayu. Mengapakah usaha tersebut gagal, darling? A. Tengok betul-betul sayang. Why dia gagal? Why PKI tidak dapat diterima oleh masyarakat tempatan? Why? Orang Melayu. Orang Melayu tak terima dia. Why? Because komunis keganasan. So which is the one answer will be? Boy. Yes, penolakan oleh orang Melayu. Okay. Nombor 5. Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah persatuan di tanah Melayu ditubuhkan pada 30 April 1930. Okay, bergerak secara melalui kesatuan. So who was that? M. PKM, Parti Komunis Malaya. Very good sayang. Okay, nombor 6. Alright. Mengapakah masyarakat tempatan menentang MPAJA di tanah Melayu? Dongki. Yes, lakukan tindakan keganasan. Nah, selepas pendudukan Jepun, MPAJA bersikap kejam terhadap orang Melayu. Mengapakah keadaan itu berlaku? A. Yes, correct. Mendakwa orang Melayu bersahabat dengan Jepun. Nah, 6.2, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya pengisytiharaan tersebut? Why? C. Yes, pembunuhan British sayang. Okay, pegawai British, yes, pengurus ladang. Okay, now nombor 9. Gambar berikut menunjukkan akibat daripada keganasan komunis di tanah Melayu. Mengapakah komunis bertindak sedemikian? What they are doing? Boy. Mencetuskan keadaan huru hara. And number 10. Kita tunjukkan. Apakah tindak balas yang diambil oleh komunis selepas peristiwa tersebut? A. Sekejap sayang. Yes, mereka melumpuhkan ekonomi. Right, and the final question. Maklumat berikut merujuk kepada tindakan komunis di tanah Melayu. Now, mereka menyerang pasukan keselamatan, mereka menyasarkan balai polis. Nah, apakah tujuan komunis bertindak sedemikian? Dongki. Yes, very good. Okay, now we look at the structured question sayang. Okay, first question. Do you have the same question with me? See the question ya, cikgu tunjukkan. Yes. Same, okay. Right. Nah, British telah mengambil pelbagai langkah proaktif bagi mengengkang penularan komunis di tanah Melayu. Nyatakan 3 organisasi diharamkan melalui pelaksanaan undang. Okay, ini kita belum belajar ya. Okay, very sorry sayang, kita belum belajar because kita akan, ini adalah langkah-langkah membantras komunis. So langkah membantras komunis ni nanti kita akan lihat. Okay.
Do you have the bekam book with you, sayang? No. Oh, yeah. Okay, darling, I already sent it to you, your bekam book. Oh, okay. Okay, I think I just posted in the morning just now. So by tomorrow, you'll be getting the book ready lah. Hope lah. Because Okay. buku kepada Rafi and everything belum lagi. Rafi semua cikgu dah hantar. Okay. Nah, bila you dah dapat buku bekam sayang, tengok soalan, you can see page 46. Okay, can you see here 46? Yes. Okay. Nah, siapakah pengasas ideologi Vedanta sayang? Saya letakkan. Okay. Okay. Siapakah yang mengasaskan ideologi komunisme? Siapa darling? Karl Marx, Friedrich Engels. Very good. Okay. Now, here. Okay. Berikan maksud peralatan berikut komunis dan komunisme. What is komunis? Membawa maksud orang yang menganut fahaman komunis. Yes, correct. Okay. Then kita ada yang berikutnya. Komunisme. Satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Very good sayang. Nah, bagaimanakah pengaruh komunis ini dari China dibawa masuk ke negara kita? How? Cawangan Parti Kuomintang. Very good. Okay. Now, senaraikan dua nama pemimpin komunis Indonesia. Tadi kita belajar. Tan Melaka, Ali Min. Okay, very good. Okay. Nah, apakah yang dilakukan oleh Parti Komunis PKI selepas gagal menguasai Pulau Jawa? Pembentukan Parti Komunis Malaya. No sayang, belum. Before that. Uh, Mereka cuba sebarkan fahaman ke mana? Seberang Perai ada tak? oh, Seberang Perai, Perak Utara, Kedah dan juga Pulau Pinang. ini Betul ke? Betul kan? Ya. Adakah dia berjaya? gagal. Gagal. Kerana apa? Kerana komunisme keganasan. Menggunakan keganasan. Keganasan. Boleh faham saya? Boleh. Okay, so soalan 2, I will leave you as a homework. You can see 2A, 2B, and you also 2A, 2B. Cuba buat yang tu. And also you can do, I think you can do until question 3 also sayang. Okay, 2 and 3, can you do it? So next class kita boleh discuss yang ini. And Ya. then next you check with me kalau you boleh datang every Tuesday, you let me know darling. Okay. Can Okay sayang. So boleh faham so far apa yang kita dah belajar? Boleh. I think by tomorrow you'll be getting the books ready lah. Okay, bye darling. Okay, teacher. Okay darling, bye bye.